Okey, selamat malam dan juga Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton khususnya yang sering bersama dengan CTC.fm, teman-teman, sahabat-sahabat kepada CTC, tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan ketika ini. Thank you, terima kasih. Berilah perhatian untuk segmen tajaan ini segmen tajaan GKFX Prime untuk episod yang keempat bersama dengan kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah hari ini kita didatangkan dengan dua orang istimewa daripada GKFX Prime, dan sudah pastinya apabila dua orang ni sampai adalah something untuk anda semua. Okey, baik, apa pun ribuan terima kasih kerana memberikan perhatian. Terima kasih juga buat tetamu-tetamu istimewa yang bersama dengan CTC pada malam ini, Cik Razak dan juga Cik Rizwan. Saya panggil cikgu boleh? Boleh. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini apa yang istimewa? Yang pertama, GKFX Prime dah satu keistimewaan. Kemudian yang menonton ni pula ada keistimewaannya lagi. So, share. Siapa saja share, dia akan layak untuk masuk ke roda impian. Roda impian boleh boy? Boleh kan? Roda impian untuk mereka mendapat hadiah sebanyak berapa? Cikgu Razak? $50 USD. Saya bukan cikgu ni, cikgu. Oh, ni cikgu. Okey. Pada Cik Razak lah. Cik Razak. Berapa? 50 $50 USD. Lama. Itu baru roda impian. Kita ada lagi. Dan kita sambung terus lah, bagi dia orang semangat tengok daripada mula sampai habis. Okey, apa lagi istimewa malam ni? Okey, untuk hari ni kita akan buat yang pertama sekali adalah cabutan bertuah kepada yang share live CTC pada hari ini. Baik. Untuk seorang pemenang kita akan bagi $50 USD deposit bonus, bukan NDB. Memang masuk dalam balance. Okey, untuk satu pemenang, dan juga kita akan buat kuis di penghujung rancangan. Wow. Okey, kuis ni soalan akan dikemukakan oleh Cikgu Ridwan Rahman. Okey. Sebanyak 3 soalan. 3 soalan sepanjang jawapan dia ada sepanjang kita punya siaran. Kita punya segmen lah. Jadi kena stay tune. Ya, bagus. Saya suka. 3 soalan noh. 3 soalan semua ada hadiah. 50 setiap satu soalan. Setiap satu soalan kita akan beri hadiah sebanyak $50 USD untuk 3 orang pemenang. Malam ni saja ada $200 USD lah. Wah, tuan-tuan dan puan-puan, $200 USD untuk anda semua. Kita tengok siapa yang kena roda impian bersama dengan GKFX Prime. Okey. Sebelum kita bermula, saya sebenarnya suka untuk melihat ruangan-ruangan komen kita ni. Baik, kita ada Helmi Harun. Tak tahu tiba-tiba dia order mi sodap satu please. Macam mana ni? Okey, Helmi, terima kasih Mi. Kemudian kita ada rakan kita daripada Macang Kelantan. Terima kasih. Boh, try boh. Share, InsyaAllah mana tahu nama naik, masuk dalam roda impian dan boleh memenangi $50 USD. Okey, tolong share dan menang lucky draw no deposit bonus untuk satu pemenang bertuah yang share segmen ini. Cabutan akan dilakukan di hujung segmen. Fokus isi kandung segmen kerana ada 3 lagi pemenang untuk kuis. Dan kita ada Angah Gufi. Terima kasih Angah Gufi. Hello. Kita ada Izan Hafid. Cabutan bertuan. Oh, bukan bertuah bertuan Oh, okey. Oh, dia salah typo. Okey, semua dah ada tanda kongsi. Cantik. Apa maksud perayaan percutian bintang ni? Terima kasih. Saya up 100. Apa tu? Kau nak tambah lagi 100? Baiknya hati. Okey, lock. Ni pendengar setia kita, Samsul Idham. Salam Pak Su, hadir dengan share. Wah, you ada bukti. Kemudian kita ada orang kuat badminton dalam trade, dalam forex ni, Zaki Abdul Rahman. Cikgu Zaki, terima kasih cikgu pun dah share. Alhamdulillah. Kita ada siapa lagi? Tak payah up sangat lah Kita dah bagi 50 cukup. Kita bagi 200 biar semua rasa lah 4 pemenang. Assalamualaikum cikgu. Ini daripada penonton tetap kita. Kemudian kita ada Nakiuddin Shah. Okey, jawapan dia Cikgu Rizwan handsome. Wah, ini awal-awal dah bodek. Ni bodek ni. Tak boleh. Assalamualaikum semua daripada Bang Abot-Abot. Okey, Bang Abot-Abot ni daripada mana ya? Okey, lepas tu kita ada ramai ni. Kalau nak baca ni saya in half
tak share lagi ni. Tak ada Pendekar Kelantan. Okey, dah share. Hamid dah share. Ya. Encik Razak senyum CP-CP je. Ada makna tu. Fidaus, thank you dan share, tapi tak ada tanda kat sini, kat pasu. Muhammad Asril dan share, ada pengongsi, bagus. Muhammad Rashid dan Ghaffar, soalan bocor, siapakah champion? Allah. Cikgu Zaki ni bentang-bentang dia dah tahu. Terbaik daripada GKFX Prime. Dan Hamdi Muhammad Test. Okey. Ada. Jangan risau. Okey, saya dah ambil seminit 2 dah kat sini. Teruskan share daripada masa ke masa nanti saya akan ingatkan anda untuk share, sebab apa yang penting untuk hari ini 21/12/2020 bersama dengan 6 Jamadil Awal 1440 Hijri, kita bersama dengan segmen yang keempat bersama dengan GKFX Prime. So tanpa membuang masa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua-duanya sihat? Alhamdulillah. Baik, sedikitlah kata permulaan daripada Cik Razak kita. Okey. Sepanjang saya dengar ada event-event dah dibuat baru lepas. Alhamdulillah lah, kita pun dah tak ke konti sebulan lebih lah, dekat 2 bulan dah betul. rasa. Sebab sepatutnya kita ke konti selama 4 minggu berturut-turut kan betul. Ya, betul. Cuma kita terpaksa postpone lah sebab hari tu kita sambung dengan PKPD. Betul. Okey. So ni minggu terakhir segmen tajaan bersama dengan GKFX Prime. Okey. Saya Razak mewakili daripada GKFX Prime lah. Bersama saya dengan Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan adalah pemenang kita punya kontes Profit Sprint 2020 yang kita adakan pada bulan lepas. Betul. Pada bulan November. So hari ni kita bawa Cikgu Ridwan yang juga di samping dia merupakan pemenang Profit Contest, dia juga adalah salah seorang kita punya invited speaker untuk event-event kita yang kita adakan pada tahun lepas, pada tahun ni lah 2020. Ini projek 2020 ke 21 atau macam mana? 2021 kita akan umumkan dalam masa terdekat lah. Baik. Cuma Cikgu Ridwan bersama dengan GKFX actually pada tahun ni, sepanjang kita punya road tour yang kita adakan tahun ni, dan juga selaku Master Introducing Broker dan juga pemenang Profit Sprint untuk hari ni. So Cikgu Ridwan akan share sedikit sebanyak lah perjalanan dia dengan GKFX, macam mana, apa yang projek yang kita run bersama dengan GKFX dengan tim Cikgu Ridwan, dan juga perjalanan especially sepanjang kontes. Sebab pada minggu pertama dengan kedua kita di CTC, kita lebih tekankan kepada kontes punya betul. pada bulan November. Pertama dan kedua tu kan. Lepas betul. tu kita PKP. Betul. So hari ni dia akan share sedikit sebanyak lah perjalanan kita punya program tersebut. Baik. Itu kita akan dengar daripada Ridwan tentang perjalanan kontes itu. Daripada sudut adakah capai matlamat daripada GKFX ni untuk kontes itu sendiri? Okey, untuk kontes ni daripada segi matlamat kita memang tinggi lah, sangat tinggi. Kita dapat capai overall kira medium punya achievement yang kita nak. Total peserta kontes kita hampir 300 peserta. Wow. Peserta yang join sebelum tarikh tutup. 300 peserta. 300 peserta, dan juga kita dapat collect 2 kali ganda lebih besar selepas tarikh tutup. Maksudnya klien yang redeposit kemudian. Selepas tutup tarikh, klien masih boleh join. Contoh kalau akaun dah MC, masih boleh sertai kontes. So ada lagi orang yang keep on joining selepas tarikh tutup. So overall kontes kita successful lah daripada side GKFX. Berjaya Berjaya. Capailah apa yang moto yang nak disampaikan kepada klien-klien. Itu yang sebenarnya itu je yang paling penting sekali kita buat kontes untuk apa? Betul. Kan kita nak cari yang terbaik antara terbaik. Kan. Dan alhamdulillah, dan apakah promosi yang terbaru kalau adalah sikit-sikit ni sebelum kita bermula bersama dengan Cikgu Ridwan kita? Boleh. Okey, so selepas siapa yang kenal dengan GKFX ni, dia sudah sedia maklum lah, GKFX kita selalu mengadakan promosi terkini daripada bulan ke bulan. Betul. Okey, pada bulan November hari tu kita jalankan Profit Sprint Contest. Okey, selama sebulan pada bulan November. Selepas tamat saja kontes, untuk bulan Disember ni kita ada launch promosi VIP baru. Wow. Promosi VIP kita ada 2 jenis promosi untuk 1000 VIP mas. Yes, VIP punya account. Kita buka 2 jenis promosi untuk klien yang deposit minimum 1000 USD. Yang pertama, klien boleh dapatkan VIP account dengan spread serendah 0.6.
Okay. Untuk EU dia akan start daripada 0.6. Normal kalau spread di GKFX ni EU dia akan start daripada 1.3. Gold daripada 3.0. Tapi untuk VIP ni EU dia akan start daripada 0.6 dan gold dia akan start daripada 1.8. Untuk EU dengan gold lah, kita ambil comparison yang biasa orang trade. Okay. So untuk VIP account ni normal sebelum kita punya promosi ni minimum adalah 5,000 USD. Untuk bulan November ni orang kata end of year promotion, kita kurangkan kepada 1,000 USD. Dia boleh pilih sama ada ini promosi pertama VIP account ataupun promosi kedua dia boleh dapatkan defensive bonus. Defensive bonus ni maksudnya support floating bonus sebanyak 30%. So maksudnya dia punya bonus ni contohnya dia deposit 1,000 USD, dia boleh dapat kredit sebanyak 300 USD dan kredit tersebut adalah losable, boleh rugi. Baik. Support floating lah kalau kita bahasa. Akaun VIP ni berdasarkan apa mereka boleh dapat title VIP ni? Title VIP ni adalah jenis account type yang mana dia beza daripada segi spread sahaja. Okay. Kalau nak masa dia mendaftar tu dia kena kalau dia, apa yang perlu? Time dia register tu, dia just register account biasa. Time dia tekan buka account, kita ada 4 jenis pilihan account type dekat website. Kita ada standard variable, standard fix, ECN dan VIP. So dia boleh pilih VIP, cuma account tu akan disable selepas deposit 1,000 baru account tu akan enable. Minimum dia minimum 1,000. Sebelum ni 5,000, sekarang 1,000. Dah rendahkan lagi lah. Betul. Nampak peluang anda. Okey, di luar sana. Okey, itu adalah promosi terkini lah untuk bulan Disember Disember. penghujungnya Ya, betul. Baik, itu anda semua dah dengar. Kalau ada apa-apa persoalan, ajukan dekat ruangan komen. Sambil-sambil tu bakal menangi 50 USD untuk cabutan bertuah kepada yang pengongsi dan juga 3 kuis daripada Cikgu Ridwan kita. So, jom kita berkenalan dengan Cikgu Ridwan kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat juga? Alhamdulillah sihat. Okey, first time bersama dengan CTC datang ke Konti? First time sampai sini. Tapi rasanya dah banyak kali jemput kan? Jemputan tu saya rasa 2 atau 3 tahun lah. Cuma sebab saya berada di Kedah kan. Jadi nak datang ke sini tu mungkin faktor geografi. Okay, kadang-kadang bila datang ke KL ni timing tu tak kena pula. Tak ngam pula kan. Okey, betul. Tapi alhamdulillah hari ni sampai juga. Memang duduk di utara? Saya di Alostar. Alostar. Tu yang payah kita nak budget timing tu. Betul. Okey, pastinya ada yang mengenali, sangat mengenali, dan ada juga yang cakap siapa ni, macam mana dia boleh menang kontes. Apa kata kalau kita berkenalan dulu bersama dengan cikgu, berasal nama, berasal daripada mana, datang latar belakang apa sebelum berkecimpung dalam dunia dagangan mata wang asing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, nama saya Muhammad Rizwan Abdul Rahman, FB Rizwan Rahman lah, singkatan dia. Berusia 48 tahun, berasal dari Pokok Sena Kedah. Sekarang ni menetap di Alostar Kedah lah. Okey, saya terlibat dalam financial instrument trading ni sejak daripada tahun 2006. So lebih kurang dalam 14 tahun lah. Okey, dan full time ni sejak 2011. Jadi lebih kurang dalam 9 tahun full time. Tapi sebelum tu saya buat secara part time lebih kurang dalam 5 tahun semasa saya masih bekerja di sektor perkilangan di Alostar jugalah. And then dalam sektor perkilangan pun lebih kurang dalam 20 tahun jugalah. Lama. Jadi sejak 1992 kan. And then 2011 baru saya buat secara full time lah. Maknanya masa bekerja di hujung-hujung nak bekerja tu ke, nak berhenti tu ke, macam mana? Actually masa bekerja tu saya mencari satu, orang cakap apa, macam kita ni di sektor swasta. Baik. Jadi kita pun tak tahu bila kita boleh berakhir dari segi karier kan. So mencari sesuatu untuk dijadikan sebagai backup lah. Sebelum saya terlibat dengan financial instrument trading ni, saya cuba bisnes lain jugalah, bisnes fizikal yang lain, tapi ditakdirkan kita bukan boleh sukses dalam bidang tu. Maknanya rezeki bukan ke arah tu. Bukan ke arah tu. Disebab faktor yang utama sekali adalah kerana tak ada ilmu lah, melibatkan diri dalam satu benda yang kita sendiri tak faham. Dan akhirnya memang rugilah. Tapi kerugian tu yang membawa saya kepada online trading. Sebab apa, bila dah
kita study balik apa semua kan, dan kita jumpa industri ni pada masa tu lah. Dan boleh kata saya kenal tadi tu masa zaman no goal dan juga cari goal. Okay. Time tu belajar kat Popular situ lah. betul tu. Time tu belajar kat situ lah. Okay. Okay, jadi kita berguru pun lebih kepada dalam forum-forum lah pada masa tu. Bukannya direct contact ataupun direct email ataupun apa saja. Dulu agak susah sikit kan. Betul. Okay. Siapa yang mengenalkan forex ni kepada Cikgu Ridwan? Okay, macam di awal. Macam saya cakap tadi, bila fail dalam physical business tadi tu, kita cuba explore, dan kebetulan bila duduk dekat forum-forum tadi tu macam-macam lah. Dengar orang macam-macam orang sembang itu ini apa semua kan. Dan first of all, of course lah, kawan-kawan cakap ada peluang untuk invest kan. Okay. Jadi kita pun start dengan investment juga. Bukannya ilmu dulu? Bukan ilmu dulu. Memang saya tahu saya kurang ilmu, jadi the best adalah utilize kepakaran orang lain masa tu. Betul lah. Okay, jadi saya terlibat sebagai investor dululah. Bila invest, dia adalah masalah dalam trading ni, kita faham lah kan. Okay, loss. Bila loss tadi tu baru kita terdetik untuk nak belajar sendiri lah. Bila dah kena, macam mana boleh loss kan? Ya. Hati tak puas kan? Tak puas hati lah, betul tak? Dia bukan nak kata tak puas hati, sebab kita nak tahu juga apa sebab mendalam dalam industri ni kan. Start daripada situ kita explore, dan first kali saya dengan kawan dekat Kedah juga, Cikgu Salman lah. Kami pergi ke rumah masa tu Cikgu Nurul Aini, ataupun dikenali sebagai Sugar Rush lah. Jadi itu pertama kali pergi kat rumah dia masa jemputan open house. Di situ tengok graf naik turun tadi lah. Saya dengan Cikgu Salman tadi tu. Lepas tu beli e-book RM250. Masuk kelas dia untuk 2 kali Saturday. Jadi di situ lepas tu explore sendiri lah. 2 kali kelas saja? 2 kali kelas. Lepas tu semua explore? Semua explore sendiri. Tengah pick up lah. Ni memang jenis orang yang cepat ya Cik Razak kan? Sebab masa tu kalau nak attend kelas lain, masa tu kalau tak silap saya RM5,000 di Singapura. Betul lah. Jadi kita pun dalam keadaan desperate lah masa tu. Jadi tak boleh nak attend dengan kelas yang harga macam tu kan. Dengan 2 kali pergi, dengan baca e-book, macam mana hasil dia? Terus involve dalam this industry. Wow. Jadi dalam tempoh 3 tahun tu, 3 tahun permulaan tadi tu, hasil dia zero lah. Okay. Tak, ini biasa. Ini normal. Ini cumanya dalam tempoh 3 tahun tadi tu, kalau orang lain cakap tak boleh withdraw 3 bulan, okey lah. Sebab saya 3 tahun, 3 tahun 10 sen pun tak boleh withdraw. Sebab masa tu everything kalau kita nak buat deposit pun dia melalui wire transfer. Banyak sangat dia jadi wire transfer tadi tu charges ke daripada local bank pun dah RM27, and then overseas bank masa tu $27. Okay, jadi kalau kita nak withdraw balik profit sikit-sikit pun jadi dah habis di situ kan. So kita kumpul dulu lah. Bila kumpul dulu faham-faham lah. Dia sedut balik. Dia sedut balik. And then selepas 3 tahun saya ambil semua saya punya wire transfer punya form tu. Okay. Check balik. Total balik saya habis lebih kurang dalam 50,000. Sedangkan pada masa tu saya mencari pendapatan tambahan. So daripada situ saya realise 15 or 50? 50 RM. Tapi satu jumlah yang banyak. Banyak tu, banyak. Ya Allah. Banyak. Itu sejarah saya lah. Jadi memang memang saya rasa macam wasted lah kan. Sebab kita nak mencari pendapatan, tapi kita pula kena dah habis ada RM50,000. Okay. So apa saya buat? Tarik handbrake. Okay, MT4 tu uninstall terus. Bukan lagi pangkah ke apa, tak lah. Uninstall. Jadi bukan kata nak rehat sebulan 2 tak? And then saya terlibat dengan pertanian. Ni kecewa sangat lah ni. Kecewa sebab kita nak cari duit kan, tapi dah habis duit. Okay, so saya terlibat dengan pertanian lebih kurang dalam 6 bulan. Tapi dalam pertanian pun ada dia punya masalah juga. Dan saya ambil a comeback dalam this industry dengan satu azam yang baru, satu strategi yang baru. Dan Alhamdulillah lah, dalam tempoh 3 tahun lepas tu saya boleh cover balik losses yang 3 tahun sebelum tu, campur dengan withdrawal lah. Apa yang menyuntik naik kembali selepas jatuh saya pertanian?
kaji balik kat mana saya punya mistake. Baik. Okey, dan cuba perbaiki balik kat mana kita punya kekurangan tadilah. Dan of course masa tu saya sekalikan dengan sedikit knowledge yang saya ada masa bekerja tu. Dan alhamdulillah lah masa tu boleh grow account yang saya ingat lagi lah daripada $1,000 ke $30,000 dalam tempoh setahun setengah. Alhamdulillah. Termasuk itu tak termasuk dengan yang dah cover losses sebelum tu. Maknanya yang 50,000 tu dah settle. Dah settle. And then account tu boleh grow sampai ke 30k USD lah. Wah, kali 2 tu. Jadi lepas tu dengan 1,000 tadi saya dah cover balik losses sebelum tu, dan on top of that boleh grow sampai 30k dalam tempoh setahun setengah. So kita pun confident lah. Okay, dan kebetulan pada 2011 tu ada economic recession apa semua. At that time company is not doing well. Okay. Pun dapat offer VSS lah. Okay. Kita rasa mungkin aku dah ready. Tapi sebenarnya actual plan saya 10 tahun nak buat part time baru nak pergi ke full time. Masa tu baru 5 tahun Pak. Oh dah target. Dah target. Saya target 10 tahun. Tapi dah disebabkan keadaan masa tu, okeylah saya pun ambil VSS. Tapi nak dijadikan cerita, bila kita buat full time, okey, dia punya emotion tadi tak sama. Sebab kita bergantung kepada duit ni semata-mata untuk survival. Oh, bila kita buat full time trader. Ya, betul. Sebab saya tak prepared. Sebab ada satu benda lagi saya tak buat. Jadi benda itulah yang membebankan saya. Jadi bila kita trade dalam keadaan desperate tadi tu, dalam setahun setengah juga susah ni. Akaun yang 30,000 tadi tu down sampai tinggal 5,000. Lepas tu baru keluar belajar. Lepas tu baru keluar menuntut ilmu. Okay. Sebab sebelum tu saya belajar sendiri sebab saya banyak explore kan. So bila dah jadi macam tu sampai satu tahap saya rasa apa yang aku tak buat lagi. Semua dah buat dah. Semua dah buat yang kecuali berguru. Kecuali berguru. Ya. Jadi masa tu susunlah kelas macam dengan orang lain juga. Masa tu dah full time. Wife tak kerja. Wife saya memang tak kerja kan. Jadi okey, cikgu yang mula-mula, kelas yang mula-mula cikgu attend. Saya kena potong-potong sikit ni sebab kita nanti tak cerita pula pasal konten. Kelas mula-mula. Kalau ingatlah orang yang pertama saya pergi berjumpa cikgu di Perlis, di belah-belah utara, sampailah last kali dalam BBMA lah. Cikgu Omar Ali kan. Itu perjalanan saya dah. Dan lepas tu pun ada lagi lah. Tapi banyak benda yang kita buat selepas tu untuk nak come up balik, nak cover balik dia punya perjalanan tu. Nak cerita tu panjang lah. Kalau nak cerita sampai hari ni tu memang panjang. Sebab kita nak bagi quiz. Jadi quiz nanti berdasarkan apa pun kita tak tahu. Jadi kita terpaksa cut. Jadi orang kat luar sana, you must stay lah kalau nak $50 kan. Okay, itu satu perjalanan yang sangat menarik bagi saya. Jatuh bangun. Dulu Cik Razak macam tu ke? Kurang sikit. Saya cerita saya tak menarik sangat. Tak menarik Saya selalu berjumpa dengan Cikgu Ridwan. Saya pun banyak dengar lah dia punya cerita perjalanan daripada start. Seronok. Dia kena panggil tu. Ni baru sikit apa yang panjang lagi. Panjang sebenarnya. Kita tak boleh nak panjang sangat sebab kita ada lagi kan benda yang kita nak cerita. Betul. Baik. Jatuh bangun sebagai seorang pedagang mata wang asing ni biasa. Bila orang perkenalkan dekat kita janji bulan bintang tu, saya dah rasa macam alamak, silap ni. Dia sepatutnya tak boleh nak janjikan bulan bintang. Sebab dia kena belajar tu kena susah. Betul. Cuma zaman sekarang ni bezalah. Zaman sekarang ni senang sangat. Yang broker menyediakan macam GKFX. Saya masuk ke sini adakah memberikan kelas kepada klien yang betul. Kita punya kelas kita sediakan setiap minggu sekarang. Kita punya center dan juga kita sediakan online. Di samping tu juga kita ada buat tour macam yang saya cerita sebelum ni dengan Cikgu Ridwan. Ya, Malaysia tour ke seluruh Malaysia daripada negeri ke negeri. So basically kalau kata orang yang daripada kosong pun tak perlukan keluarkan modal apa-apa, hanya modal untuk permulaan dagangan saja. Itu je lah. Tapi even kalau kata kita punya kelas webinar memang totally free lah. Untuk kelas kita di office, untuk kelas kali pertama pengenalan asas forex trading, kita bagi datang percuma dulu. Maksudnya tak perlu deposit lagi, just datang attend kita punya kelas. Daripada situ boleh decide kalau nak teruskan atau tak nak teruskan. Contohnya dengar pengenalan apa semua, berminat nak join kelas kedua, baru perlu buka akaun dan deposit. Tapi rasa tak berminat, tak perlu continue. Siap bagi nasihat lagi Betul. Allahu Akbar. Tuan-tuan di luar sana yang tercari-cari, tadi pun saya baca surat khabar Forex patuh syariah.
dia dah makan duit orang beratus ribu dalam masa 1 bulan. So bukan mudah ni baru saya tengok tadi dekat akhbar, saya baca pun. Jadi kita kena belajar sebenarnya. Bukannya kita letakkan duit tiba-tiba $12,000 akan diberikan dalam masa 1 minggu. Kan tak logik. Okey, jangan tertipu macam tu. Okey, sekarang ni kita dah ada satu platform dekat GK. So apa salahnya ada link kat bawah sana, just masuk link, mendaftar, belajar dulu. Percuma je Azhar. Betul, percuma. Percuma kau. Baik, saya nak baca komen pun malas. Sebab saya nak sambung ke Cik Ridwan ni. Okay. So sebelum pada Cik Ridwan, kontes yang dibuat bermula bulan berapa? 4 November. Apa nama kontes tu? Profit Sprint 2020. 1 November. 1 November. Habis pada 4 Disember. Habis pada 4 Disember. Kontes sprint Ya. Maknanya sebulan ni. Sebulan. Betul-betul sebulan. Sebulan lebih sikit lah. Lebih sikit. 1 November start, 4 Disember habis. Kita nak tutup pada hari Jumaat. Oh. Kita nak ending dia tu. Okey, baik. Kalau tuan-tuan tak tahu, mungkin yang tak mengenali langsung, yang mungkin baru dalam dunia forex ni, Cikgu Rizwan ni merupakan peserta. Dan bukan sahaja peserta, merupakan pemenang, Cik Razak. Tempat pertama. So sebab kita bawa Cikgu Ridwan supaya Cikgu Ridwan akan boleh bercerita dengan kita apa tujuan kontes ini dan apa matlamat, dan untuk capai matlamat macam mana cara nak konsisten mencapai ke atas. So boleh kita teruskan kepada kontes Boleh. sebab ni menarik cerita ni. Okey. Cik Ridwan masuk kontes atas sebab apa? Berdasarkan saja sesuka. Okay, actually saya tak pernah masuk kontes sebelum ni. Mana-mana kontes. Ada satu je saya masuk, itu pun pakai EA kan saja, hantar EA. Jadi tak ada masalah apa-apa kan. Cuma untuk secara trading manual saya tak pernah masuk sebab kita rasa macam tak confident lah. Betul. Kan, sebab bila masuk kontes ni dia akan effect emotion. Sebab ada banyak mata-mata memerhatikan lah. Baik. Sebab tu saya tak masuk sebab saya rasa saya tak mampu nak kawal benda tu. Sebab saya takut effect saya punya trading performance. Sampailah bila hari tu masa Cik Razak bagi tahu GK nak buat kontes, masa tu saya rasa saya mungkin dah sedikit bersedia. Baik. Jadi nak buang kita rasa takut tadi, salah satunya saya punya konsep jangan lari dari masalah. So kalau kita takut masuk kontes, kita masuk je. Sebab itu je saja cara untuk kita nak buang kita punya berdepan dengan masalah, kita kena face, kena hadap. Kan. Jadi bila saya masuk ni dengan satu niat, iaitu nak buang rasa kita punya rasa gemuruh lah, especially kan. And then tak ada pun matlamat kata nak menang. Cuma nak masuk tu just nak, kalau boleh saya cuma nak maintain profit. And then tak kisahlah number berapa apa semua tu memang tak ada dalam planning pun. Ya, betul. Cuma masa tu saya ajak sekali anak saya yang 2 orang lagi. Okay, sama-sama masuk sebab dia orang pun baru start trading. Anak pun sekarang dah cebur dah. 2 orang. Actually Habislah 4 orang dah cebur kan, tapi dalam stages yang berbeza. Baik. Jadi kami sepatutnya 4 orang sekali dengan wife. Tapi finally wife sendiri pun trader. Wife boleh sikit-sikit lah. Tapi boleh lah buat duit sayur. Lepas tu dia tak payah masuk lah. So kami 3 orang je lah masuk. Maknanya serius sekarang ni bertiga. Anak lelaki perempuan? Lelaki semua 4 orang. Alhamdulillah. Okay. So bila kita start trading tadi, tak ada kata nak bersaing ke apa semua. Sebab apa, bila dah dia orang start trading tadi tu, saya rasa first day itself, tempat pertama tadi dah 100%. Bila tengok dalam channel first day tempat pertama dah 200 lebih. Saya tengok kata ini memang kita pun tak berniat nak compete apa kan. Tengok betul. Ini dahsyat ni. Kan sebab first day dah 100% kan. Jadi saya pun trade macam biasalah, cuma tiap-tiap hari masih lagi monitor dia punya top 10 dekat channel tadi tu. Baik. Masih tengok lagi. Jadi bila tengok tu silih bergantilah kita tengok. Sampailah pada saya sendiri masuk ke dalam ranking pada 19 hari bulan 11 saya masih ingat. Oh, ingat gitu. 19 sebab kita tiba-tiba duduk dalam ranking kan. Masa tu $300 saya dah grow daripada 100 ke 300. 19 hari bulan 11 tu duduk nombor 7.
Wah, top 10. Daripada tak ada tu terus pergi nombor 7 kan. Masa tu nombor 1 3,000 lebih dia punya account, nombor 2 1,600 kalau tak silap saya. Jadi nombor 7 kita 300 dengan yang atas tadi tu memang jauh. Memang tak ada niat nak kejar pun lah, sebab saya tahu memang saya tak mampu nak kejar. Jadi kita just trade macam biasa saja. So untuk 3 hari saya 3 hari nombor 7. Okay, and then sehari nombor 5. Wah. Nombor 5 dan naik ranking nombor 5. Masa tu pun relax sebab atas memang dah jauh dah tinggal. Tak ada niat nak bersaing pun. Saya tahu keupayaan saya macam mana kan. Okay, sampailah lepas nombor 5 sehari tu, the next day nombor 3. Sebab yang 3,000 dah tak ada dalam list. Okay. Okay, bukan apa yang saya tengok di sini ya, Pak Su. Trader kita ni hebat. Sangat hebat. Boleh grow macam tu punya account kan. So saya salute lah dia orang punya performance lah. Cuma luar pun respect cuma mungkin dia tak boleh nak maintain kan. Yalah. So saya treat macam biasalah sebab kita pun tak ada intention apa kan. Just treat macam go biasa. With the flow je lah. Go with the flow. Dan untuk 5 hari saya duduk di tangga ketiga. Nombor 3 tu selama 5 hari dengan saya rasa lebih kurang dalam 400 ke 500 macam tu lah. Okay. Jadi nombor 3 masa tu baru tengok hadiah. $500. Kalau boleh maintain ni pun cukup lah. Alhamdulillah kan. Okay, tapi di belakang duk cucuk ni. Tapi saya buat relax lah. Sebab saya tak ada intention nak fight apa kan. Just masa tu dalam fikiran tu just nak hadapi masalah, nak kuatkan minda ke macam mana? Ya, nak kuatkan minda. Dia yang paling penting bagi saya nak closing dalam keadaan profit. Sikit banyak tak kisah. Itu tak kisah. Tak kisah. Saya tak nak negatif. Itu je. Itu walaupun sebenarnya $1. Tapi dah masa tu dah $300 lebih kan, and then naik ke 500. And then what happened? Perasaan nak compete ni cuma hadir 3 hari sebelum closing. Sebab apa? Daripada nombor 3, masa tu nombor 1 1,700. Baik. Nombor 2 dalam 700 macam tu kata silap saya, dan saya sendiri dalam 500 something. Sikit dah tu. Sikit dah. Bila sikit macam tu tengok beza hadiah ni, kalau aku pulun sikit ni mungkin boleh dapat lebih kan. Masa tu baru ada hati nak kejar tadi tu kan. Masa tu dah mula timbul rasa macam aku nak pergi ni. Kan? Betul. Dia macam betul. Dia dah berbelah bagi tu. Dah berbelah bagi. Saya mula dikuasai oleh emosi. Dah nampak yang ke juara tu lah. Betul. Okay, teruskan. Okay, so apa berlaku pada hari tu? Saya ingat hari Rabu. Lagi 3 hari nak habis hari Jumaat last kan. Hari Rabu saya nombor 3. Okay, bila nombor 3 tadi tu kita tengok tak jauh ni. So saya pun relax lagi. And then hari Khamis yang nombor 1 tu dah tak ada, yang 1,007. Jadi saya dapat tangga kedua. Hari Rabu saya tangga kedua. Okay, bila tangga kedua dengan yang pertama tadi beza tak sampai $100. Masa tu memang berkobar-kobar. Dubdak punya, berkobar-kobar punya. Okay, so masa tu baru betul-betul kita masuk gear nak fight lah kan. Tapi tu dia lah, bila kita nak fight ni, pengajaran dia di situ lah. Bila kita mula nak kejar sesuatu, sesuatu akan berlaku. Sekali lagi ayat tu, saya suka ayat. Okay, bila kita nak kejar sesuatu akan berlaku lah. Sebab sebelum tu saya boleh staple sepanjang sebulan, lagi 3 hari nak habis kan. So apa jadi, kita masuk lot tadi pun agak kasar sikit lah. Bila masuk agak kasar sikit sebab nak challenge lah yang challenge tadi. Sebab sekarang dah duduk dalam keadaan macam tu kan. Okay, so bila saya masuk position tadi tu floating negatif. Masa berada di tangga yang kedua tadi tu kan. Okay, and then apa jadi pada hari Khamis, tiba-tiba yang nombor 1 tu hilang daripada ranking. Saya dah berada di tempat yang pertama, tapi masalah masa tu tengah floating pula. Saya floating lebih kurang dalam $70 lah. Daripada 650, saya floating $70, jadi tinggal dalam 500 lebih. So saya bila dah tak ada, kita duduk di nombor 1, mula kita fikir apa, aku dah silap langkah ni, sepatut aku relax je macam dulu kan. Bila dah start fight tadi tu, orang dah tak ada, kita pula duduk situ tapi floating, di belakang duk cucuk.
Itu fight dengan diri sendiri pula fight tu. dah jadi fight dengan diri sendiri kan. Menyesal pula tu. So sampai hari Jumaat tu, bila hari Jumaat pun masih lagi nombor 1. So maksudnya saya duduk dalam ranking tu nombor 1 selama 2 hari lah. Selama 2 hari sampai ke tarikh tutup. Tarikh hari Jumaat tu hari yang last. Last pukul Sampai market tutup. Sampai market market tutup. Tapi masa tu saya masih ada floating. Saya sell GG dengan GU masa tu. Price duk naik lagi. Alamak, daripada 70 dah jadi negatif 100. So daripada 650 tinggal 550. Fikiran agak terganggu lah. Betul. Dia agak terganggu. So apa saya buat, saya dah nampak masa tu ini GU memang dah peak dah. Ini tempat sepatutnya saya sell, tapi disebabkan terganggu tadi, apa saya buat, saya hedging. Okey, hedging. Sebab saya buka lot sebelum tu 0.01, ada 10 layer lah. Okey. Jadi saya terpaksa hedge balik dengan 0.10. The moment saya hedge tadi tu, tak sedap hati dah, tapi hedge jugalah. Sebab apa, kita dah negatif 100, tinggal 550. Jadi dalam hati buat calculation tadi, 550 ni kalau aku menang pun menang, kalau tak menang pun tak apalah. At least aku dah untung. Balik udah niat asal tadi. Niat asal tu nak profit je. Nak profit je. Tapi sebelum saya hedge tu, saya ada account lain yang saya punya main account. Saya kebetulan masa tu saya dah sell 1.0 lot GU. Okey. Tapi disebabkan oleh terganggu yang ni, bila saya hedge yang ni buy, yang tu saya close loss negatif 3 pip lah. Okey. $30. Sebab yang ni dah di sini dah terganggu kan. Okey, saya tak nak kacau yang ni, saya close loss dulu $30, 3 pip. And then biar yang ni. The moment saya biar, saya ingat dalam 15 minit macam tu kot, GU start turun. Turun sampai lah hari ni. Jadi apa saya buat, sebab malam tu nak kena clear semua position. Betul. Saya close jugalah. Saya close juga semua. Okay, net off everything, tinggal 550. Dalam hati tak apalah, apa nak jadi menjadi lah. Sebab kita nak dah untung dah. Jadi matlamat asal saya tadi untuk close dalam keadaan positif tu dah tercapai. Betul lah. Sampailah hari Selasa baru buat announcement. Selasa baru kita announce. Selasa announcement tu masih dah di atas. Alhamdulillah, buat sujud syukur lah. Sebenarnya banyak pengajaran kat situ. Macam mana perjalanan daripada jiwa tenang pergi jiwa tak tenang. Dia ada beza. Dia ada beza. Kejar dengan mengejar dan dikejar. Yes, itu pun satu juga. Betul. So dagangan mata wang asing ni macam ambil lah apa yang Cikgu Rizwan beritahu tadi. Just ada profit, jangan terlalu yakin pun boleh juga kan. Betul. Yakin kita menang tapi akhirnya itu yang buat kecewa. Dan lagi satu mungkin sifat kita nak compete tadi tu mungkin kena, tapi tak boleh nak cakap juga sebab nama pun kontes kan. Memang kita nak berlawan untuk menang, tapi macam mana kita nak letak dalam set kita ni semua. Ada separuh orang masuk kontes nak cabar diri je. Tengok aku boleh sabar ke tak boleh, emosi aku kuat ke tak kuat. Ada jenis macam tu. Ada yang masuk memang dia nak win. Dia ada berbeza lah yang tu. Jadi apa yang saya dapat kesimpulan kat sini, just ikut saja. Betul. Ikut apa yang dah pun kita plan, SOP yang dah ada. Lepas tu apa yang kita hajatkan. Nak hajat nak profit, dapat profit. Kalau dia bertambah, alhamdulillah. Baik, Cik Razak, pemenang dihubungi melalui, kita first kali kita hubungi melalui telefon daripada kita punya account manager, dan juga pada minggu lepas kita ada sesi bual bicara bersama 3 pemenang di Facebook Live. Di Facebook lah yang itu. Kita ada buat sesi bual bicara bersama tempat pertama, kedua dan ketiga. Pada minggu lepas. Maknanya ketiga-tiga datang dan announcement secara rasminya dibuat. Kita buat di channel. Di channel Telegram dan juga kita punya Facebook dan media sosial yang lain lah. Jadi adakah Cik Razak dan GK Effect sangat puas hati dengan kontes ni? So far kita punya expectation agak tinggi sebab ini adalah kontes terbesar yang kita pernah buat. Dan juga apa-apa result yang berlaku pada kontes kali ni akan efek kita punya akan datang punya planning. Baik. Sebab kita nak tengok crowd macam mana. Cuma result daripada segi broker tak apa, cuma result daripada segi trader tu agak mengejutkan lah, macam apa yang Cikgu Ridwan cerita. Ada yang berjaya capai bukan kata 100%, sampai 3,000 USD, 1,800 USD, and then hilang dalam masa satu hari je. And then ending pada hari terakhir tu, tempat ketiga hanya profit $17 saja. $17 berada di tempat ketiga. Maksudnya dia punya balance 117 USD. Allah. Maksudnya Cikgu Ridwan kalau hari pertama tu dia kata dia dah dapat $10-20,
Dia tak payah trik sampai hujung bulan dah dapat nombor 3. Dah. Betul. Tapi sebab dia nak kita masuk pertandingan pun sebab kita nak menguji kemampuan kita sampai ke tahap mana. Dan apa yang menarik tadi masa sebelum on air berbicara, modal daripada modal untuk kontes ni. Okey, modal untuk kontes ini pun kita kata rezeki Allah Taala nak bagi. Ya, betul. Kan? Sebab masa Pak Su buat live masa Cik Razak dengan Cik Ilmi malam tu kan. Okey, saya terpandang live tadi dapat notification. Jadi kita pun nak support lah. Bila nak support tu saya just share lah dengan grup-grup dekat kawan-kawan dekat saya punya Facebook kan. Saya pun tak tahu pun ada lucky draw apa semua tu. Lepas saya share tu, lepas tu saya tengok pun tak sempat habis lepas sebab ada urusan lain saya keluar. Besoknya Ilmi WhatsApp minta nombor akaun. Saya tanya untuk apa nombor akaun? Semalam Wan menang lucky draw. Ada lucky draw semalam. Then baru saya tengok balik live. Bila saya tengok balik live pun itu pun saya lagi macam tu kata rezeki kan. Kalau tengok yang spin tu dia punya jarum tu kat sini tu. Dengan ni nama serta sebelum tu di nama saya. Jarum tu pun saya nampak dia berhenti kat sini, lepas tu macam tik masuk ke sini. Memang sistem nak bagi memang nak rezeki kata, tu. Rezeki kan. Jadi daripada situ pun dah dapat $100 tadi. Tapi walaupun $100 yang masuk kontes tadi duit lucky draw, saya tak adalah sampai nak lenjan akaun tu kan. Sebab saya niat tadi tu memang kita nak buat deposit untuk nak masuk kontes and then nak maintain. Tapi alhamdulillah daripada situ $100 pun memang dapat lucky draw saja. And then daripada situ pun bawa kepada kita menang kontes kan. Dan menang kontes ni bagi saya bukan kata kita ni hebat, sebab ramai lagi yang lebih hebat kan, sampai 1000%, 3000%. Cuma rezeki tadi tu sebab kita just maintain sampai dekat-dekat nak habis kan. Dia orang jatuh tu kita yang naik ke atas tadi tu. Itulah, jadi sustain tadi tu penting lah saya tengok kan. Berperang dengan diri sendiri. Itulah kadang-kadang jangan fikir kita boleh grow dengan cepat, kita boleh berjaya. Tak semestinya. Lebih baik kita konsisten dengan kemampuan kita. Bagi saya kalau sebulan cikgu dah boleh capai 600-700 USD dengan bermodalkan 100 USD, apa lagi nak buat? Bagi saya itu great achievement. Sebab saya jarang nak buat macam tu. Sebab performance saya selalunya antara 5 hingga 10%. Bagi saya dah good enough. Jadi bila masuk konten ni boleh pergi sampai macam tu, bagi saya maknanya ada satu kejayaan. Dan saya lebih macam berpuas hati sebab saya bukan naik macam tu. Dia punya graf saya tadi tu memang slowly sampai ke last tadi tu. Tu je lah. agak dan cuma hari yang last tadi sebab saya cut loss tadi tinggal 550, tapi alhamdulillah hari ni dah akaun yang sama dah 700 lebih lah. Saya masih lagi trade account tu, cuma dia agak slow sikit lah. Dan hadiah tu diberikan, kita depositkan ke dalam akaun trading ke 3 pemenang. Maknanya dia ada hadiah lain pula? Tak ada. Dia adalah cash prize ke dalam MT4. Tapi daripada situ dia boleh decide sama ada dia nak gunakan untuk trade ataupun nak withdraw lah. Baik, alhamdulillah. Sedikit sebanyak ini yang kena ambil ni, benda-benda yang banyak manfaat macam ni untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Inilah dia, kesabaran. Hala 7, jangan hala 7 mula-mula dia masuk 14 salah, dah goyang dah hala 7 kan. Aku nak press lah, dia mengganggu di sini. Baik, apabila dah menang, alhamdulillah menang. Dan pastinya ada sesuatu yang bakal dilakukan oleh Cikgu Rizwan sendiri. Ada bantuan ataupun macam mana GKFX untuk di masa hadapan bersama dengan Cikgu Rizwan? Yang tu actually buat masa sekarang sebab sebelum ni kita adakan road tour bersama dengan Cikgu Ridwan. Memang Cikgu Ridwan bawa kita ada dua. Kita ada dua. Yang pertama kita punya speaker daripada GKFX sendiri yang selalu buat kelas pada setiap minggu. Cuma buat masa sekarang kita put on hold dulu. Kita kemungkinan kita punya tour kita akan sambung semula pada tahun hadapan, bermula pada bulan April dalam perancangan lah. Cuma kita akan start balik semula kelas di office di center di Bangsa. Di Bangsa actually kita dah stop 3 bulan lah sepanjang PKPD ni. Kita dah stop selama 3 bulan. Baik. Kita akan bersambung semula pada mulai bulan hadapan. So yang mana yang baru nak start belajar boleh contact, boleh register account dengan GKFX.
nanti boleh account manager kita akan contact dan boleh bagi tahu dekat dia kata nak join untuk kita punya kelas bermula pada bulan Januari. Dan center tu adakah di Bangsa saja ataupun akan dipecahkan? Buat masa sekarang kita punya center hanya di Bangsa. 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 Bila sebut Bangsa tu, apa yang dalam minda dia orang ni? Ui, jam. Parking. Kan contoh. Betul. Macam sekarang ni kan dah ramai orang cari tempat-tempat yang agak relax, tenang untuk buat kelas apa semua. Adakah dalam perancangan JK? Buat masa sekarang kita punya kelas hanya di Bangsa. Cuma kita ada provide support untuk IB yang ada kelas di tempat lain. Boleh juga. Contoh kita ada salah satu IB yang bersiaran pada minggu lepas, Freddy. Dia dalam perancangan untuk buka center di Putrajaya bersama dengan JKFX. So bagi trader di kawasan Putrajaya nilai itulah saya rasa bila jalan tak tenang kawasan dia, betul. Sedaplah sikit kan. Okey, Cikgu Ridwan, apa perancangan untuk 2021? 2021 saya rasa macam dengan 2020 juga. Sama. Saya masih lagi continue sharing macam biasa. Kalau di belah utara ada kelas atau macam mana? Tak ada. Saya bergantung kepada invitation daripada pihak broker lah. Baik. Selain daripada tu saya banyak share dekat dalam saya punya Facebook lah. Sebab saya menulis artikel sejak daripada 2014 yang saya share dalam saya punya Facebook. Semuanya berkenaan dengan forex? Trading. Tapi lebih kepada psikologi, risk management. Jadi benda-benda yang lain daripada teknikal. Betul. Sebab teknikal ni dah ramai cikgu-cikgu, even kawan-kawan saya yang lain cikgu tadi dah share. So saya cuma mengisi dia punya ruang-ruang kosong yang ada tadi tu. Kadang-kadang kita perlu juga. Sebab apa? Bila terlampau teknikal sangat kita lupa. Dia actually kita punya benda ni bagi saya paling perlulah. Teknikal tadi digabungkan dengan elemen yang saya sentuh tadi tu, insya-Allah itu akan jadi pelengkap. Sebab tu ramai juga cikgu-cikgu teknikal yang menghantar dia orang punya student ke dalam workshop saya masa saya buat workshop 2016 2017 dulu. Semata-mata untuk isi dengan ilmu dalaman. Yes, betul. Isi dengan ilmu dalaman tadi tu kan. Okey, teruskan share kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. 50 USD dan juga tunggu quiz sekejap lagi. Okey, itu perancangan untuk 2021 dan kesimpulan pada Cik Ridwan. Sebelum kita nak membuat kiraan ni kan, seorang trader daripada nak melangkahkan kaki ke alam dagangan mata wang asing ataupun forex trading, persiapan. Okay, basically dalam trading ni bagi saya lah, trading ni lebih kepada preparation untuk menjadi seorang trader tu sendiri. Baik. Sebab apa, part-part lain tu kita boleh dapat dia punya experience tadi along the way masa kita hands on tadi tu. So preparation especially dari segi mindset kita sendirilah. Mindset untuk menjadi seorang trader tadi tu. Sebab kalau kita tengok balik dalam this industry, satu industri yang pergerakan market tu sendiri adalah dynamic. Ya, sangat. Okay, sangat dynamic, dan kita bercakap tentang probability atau kebarangkalian lah. So dia tak sama dengan kehidupan kita yang biasa dekat luar. Okay, bila sebut probability ni satu jackpot satu tak semestinya dua lah. Betul. Dia boleh jadi macam-macam. Tapi dia masih lagi konsep dia sama dengan benda-benda yang lain. Kalau kita nak buat bisnes sekalipun, kita kena buat paperwork untuk nak memastikan bahawa bisnes yang kita nak buat tadi tu boleh bagi keuntungan. Betul lah. Sebab saya percaya tak ada orang yang buat paperwork lepas tu tengok tak boleh untung dia terus buka bisnes juga. So sama juga dalam trading, whatever strategi yang kita nak guna pakai ni, kita nak make sure dianya adalah workable dulu. So proses nak pastikan SOP kita tadi workable lah, itu satu proses yang kita perlu kuasai. Dan sebelum tu dia of course dia melibatkan banyak lah, sebab kita nak prepare SOP tu sendiri pun dia ada SOP dia. Betul. Cara kerja dia kan. Sebelum tu, lepas tu kita nak buat testing dan sebagainya lah. So apa yang saya nampak di sini adalah preparation untuk menjadi seorang trader. Sebab kita nampak benda ni macam mudah, tapi bila kita dah duduk dalam this industry baru kita nampak dia punya true colour lah. Okay, dan saya sendiri, apa yang saya nampak lah, kalau saya diberi peluang untuk berpatah balik lah kan? Itu yang kita nak dengar tu. Okay. Nak patah balik, nak patah balik apa yang saya perlu buat. Jadi sebenarnya benda tu saya dah buat, saya dah share dengan saya punya peserta-peserta workshop dulu, dan hari ni cuma saya buat sedikit perubahan yang mana semua tu saya implement dekat anak-anak dulu.
First step saya panggil 3 step punya journey lah. Okay. First kali saya jadi sebab kita tengok budak-budak ni kadang-kadang dia orang kurang minat. Ramai juga kawan-kawan saya yang cakap nak bagi knowledge dekat anak-anak tapi dia orang tak berminat. Apa yang saya nampak di sini, minat tu akan timbul bila dia dapat duit. Sebab ends in mind kita buat benda ni semua untuk duit kan. Yalah, so, ada keuntungan lah. Keuntungan. So apa saya buat macam anak saya sendiri, apa proses yang dilalui adalah first kali dia orang jadi investor. Bila jadi investor, kita tumpang orang lain yang dah cakap tadi tu, sama ada copy trade ataupun PEM, dia nampak sendiri hasil. Ujung bulan ada untung. Sebagai investor. Jadi dia nampak macam mana perjalanan benda ni. Itu first stage. And then selepas daripada first stage masuk ke second stage, dia mungkin nak trade tapi dia belum ada ilmu yang cukup. So apa yang kita buat, mungkin apa saya punya cara ni mungkin ada yang kurang setuju, tapi ini cara saya lah. Kalau saya dibagi pilihan kan. Yang kedua adalah saya bagi dia orang trade tapi follow signal. Follow signal tapi signal tu saya yang pilih lah. Baik. Saya pilih. Apa yang dia orang perlu buat, just ikut exactly provider bagi signal tadi tu. You jangan pandai-pandai nak buat benda lain. Jangan nak ubah. Sebab saya tak akan accountable you untuk profit dan loss. Yang saya akan check sama ada you ikut tak ikut signal tadi. Sebab kita nak develop disiplin. Ya, itu nombor disiplin tu penting. Yes, itu stage yang kedua. Dan stage yang ketiga, lepas dia orang dah boleh kuasai yang kedua tadi tu, untuk nak kontrol diri tadi tu, baru saya pergi kepada third stage yang mana dia boleh trade menggunakan strategi dia sendiri. Tapi perjalanan yang third stage tadi tu bukan terus mula di situ. Masa fasa pertama dengan kedua tu dia dah mula develop dia punya asas. Itu yang saya buat. Dan actually apa yang saya buat sekarang ni, macam anak saya keempat orang, macam yang paling bongsu ni, dia pada stage investor. Dia cuma tengok ini ada untung kan. Tak, itu permulaan. Itu permulaan. And then yang anak saya yang ketiga tu dekat second stage, dia just follow signal untuk entry. Itu pun alhamdulillah ada profit. Jadi maintain rather than apa yang saya tengok, kalau jalan saya sendiri dulu ni, kalau duduk di situ memang loss lah. Betul. Jadi maksudnya dari segi dia investor tadi pun buat profit, dia follow signal pun buat profit. Tapi third stage tadi tu, bila third stage ni akan menjadi stage yang menentukan sama ada dia orang boleh continue ataupun tidak untuk jadi trader. Sebab itu dah melibatkan diri sendiri. Itu dia ada dia punya step-step yang lain lah. Sebab tu kalau tengok balik pun macam contohnya hadiah yang GK bagi $3,500 ni, sebenarnya saya park balik dalam saya punya PEM dekat GK sendiri. Sebab apa, saya sebenarnya ada projek lain untuk develop something untuk community. Berdasarkan kepada stages yang saya buat untuk anak-anak. Untuk anak-anak sendiri. Jadi tapi PEM ni bukan saya trade. Sebab saya dah develop beberapa orang trader yang daripada workshop saya yang lepas. Dia orang ni yang trade account PEM ni, tapi dia trade di account dia sendiri dan saya cuma link ke account PEM. Maknanya yang ada dalam tu semua boleh lihat apa yang berlaku. Dia boleh tahu dia sebab dia ada daily report kan. Jadi di sini nanti bila PEM ni dia perform, sebab kita lebih fokus pada konsistensi. So anak-anak nanti ni dia akan park dekat sini jugalah. Sebab saya create benda ni supaya nanti anak-anak saya boleh jadi investor dekat sini. Even saya sendiri boleh jadi investor dekat sini. Tapi di trade oleh trader-trader yang kita dah latih sebelum ni. Dan kita punya plan pun next year 2021, kita akan mungkin insyaAllah lah, kalau diizinkan Allah, kita nak buat satu kalau tadi tu kita tengok sprint contest. Sprint contest. Yang ni akan jadi marathon. Sebab kita akan buat satu tempoh yang panjang, bukan fokus kepada profit tapi lebih fokus pada konsistensi. Jadi kita akan pilih orang-orang yang konsisten tadi tu untuk jadi trader di dalam saya punya grup. Macam mana yang saya dah ada sekarang ni, 3-4 orang ni lah. Dan trader-trader ni pula kita bayar gaji lepas tu. Kita tak bagi dalam bentuk profit sharing. Sebab berdasarkan pengalaman yang lepas, bila kita bagi dalam bentuk insentif yang macam tu, jadi trader ni dia akan overtrade. Over lah. So apa yang saya buat, sebab saya dulu ada pengalaman dengan fund management juga, yang mana saya manage 7 digit account.
kita tak diberi commission, sebaliknya diberi gaji. Okey, jadi bila gaji dibayar mengikut satu yang telah dipersetujui. Jadi kalau pulun trade sangat pun dapat banyak tu juga. So saya nampak reason behind it supaya saya tak overtrade. So saya gunakan konsep ataupun pengalaman yang sama tadi untuk kita punya community. Trader ni pun nanti kita bayar gaji. Kita ada KPI lah. Oh, dia makin relax lah. Dia makin relax. Bila dia relax, dia akan lebih senang untuk sustain. And then bila dia sustain, kita boleh jadi investor yang boleh tumpang lah, kita katakan. Sebab apa? Sebab the reason kenapa saya buat training sebelum ni pun, kita nak develop trader. Bila dia orang dah boleh duduk kat sini, kita boleh tumpang. Sebab kita ni sampai bila kita nak trade kan? Sampai satu hari kita tak larat kan, kita sakit. Betul, itulah. And then bila kita dah ada satu group of traders yang boleh trade, so kita dah diversify kita punya fund tadi untuk few traders. Sebab hari ni kalau kita tengok kenapa banyak sistem-sistem copy trade ataupun PEM ni fail, sebab kita bergantung kepada single trader. So sekarang instead of single trader, kita distribute fund tadi untuk di trade oleh ramai trader. Ini yang saya cuba wujudkan. Tapi proses untuk nak tambah trader tu tahun depan kita akan buat satu, insya-Allah lah, marathon punya kontes. Dan dia saya suka ni. Sebab kita boleh tumpang sebab kita boleh tumpang. Dia tak nak mengharapkan kepada seorang. Yes. Dia biar dia tu ramai dan seorang technical ni lepas tu fundamental tolong. Dia maknanya ada kepakaran masing-masing dan trade dia kau masing-masing. Yalah. Jadi kita boleh tengok result dia kan. Ya, kita merge dia orang punya performance ni kepada satu. Baik. Dan saya dah cuba benda ni pasal. Kita ada PEM dekat GK. Dekat GK punya listing tu, kalau Cik Razak boleh buka, Street Smart Trader. Street Smart Trader. Okay. Ini PEM yang kita dah buat di GK sejak bulan 11 dan ini bulan 2, baru 2 bulan lah. Konsep yang sama tapi baru 3 trader lah. Dan Alhamdulillah hari ni kita dah 53% dia punya profit dalam tempoh 2 bulan. Dan dengan drawdown 9% something saja. Jadi okey, dan duit yang hadiah nanti saya akan park sebagai investor dekat PEM ni, supaya nanti duit ni nanti kita boleh berkembang. Jadi saya boleh letak lebih ramai trader dekat sini. Dan insya-Allah lah, sebab target kita 2022 baru kita nak betul-betul go all out lah. Cuma 2021 tu just untuk kita monitor performance whatever konsep yang kita cakap hari ni nak make sure benda tu workable, then baru kita pergi ke scale yang lebih besar. Baik. Wow, satu perancangan yang sangat menarik bagi saya lah. Sangat menarik. Street Smart Trader. Kalau siapa nak monitor, boleh monitor dekat GKFX punya PEM rating. Nama PEM dia Street Smart Trader. Saya pengelola, bukan saya trade. Pengelola saja. Sebab saya nak kena manage dari segi risk, nak make sure dia orang boleh betul. Dia kena ada seorang yang menjaga semua tu. Okey, sorry saya tak dapat nak baca komen anda semua sebab seronok Okey, ada banyak yang bagi pendapat, yang buat pertanyaan, tapi awak Razak diam Yang ni dia bagi peluang kat Cikgu Ridwan. Okey, kita saya dah banyak bercakap 2 minggu. 2 minggu dah banyak sangat bercakap. Okey, baik, sekarang ni kita tak nak buang masa, kita dah menghampiri masa, tapi tak apalah kalau terlebih sikit pun. Sebab ini merupakan last lah. Allah. Okey. Patut kena sambung lagi tu, insya-Allah. Okey, sekejap ya. Kita nak mulakan dengan roda. Kita buat lucky draw dulu boleh? Lucky draw dulu baru quiz ya. Okey. Sekejap bagi dia 2 minit penonton kita ni. Kalau dah bersedia anda, sila lihat live ini. Boleh boy? Kita boleh bersedia? Baik. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Lambat sikit. Ramai juga share. Sini lambat sikit. Dah ada dah. Husni Hasan. Wow, Husni Hasan. Tolong komen Husni Hasan, nak tengok. Okey, ni pemenang pertama ya. Husni, siapa tadi? Husni Hasan, pemenang untuk lucky draw. Ni lucky draw yang pertama. Kita ada lagi quiz. Quiz pula lepas ni.
Okey, dah bersedia untuk soalan-soalan 3 je kan? 3 soalan. Dan siapa yang akan mengajukan soalan kuis ni? Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan. So nasiblah siapa yang cepat, yang betul, Yang dialah betul dan pemenang. tercepat lah Betul dan tercepat. Ya. Tercepat. Baik. Kalau dah bersedia, mari kita lihat siapa yang kena. Okey, jangan takut untuk menjawab sebab dia tak kena SL, tak ada stop out. Tak ada. Ini nak bagi duit ya. Tak Kalau bagi kena duit dapat ya. duit. Soalan memang simple habis. Okey, simple habis, Siapa yang dengar tadi insya-Allah boleh jawab. Baik. Okey. Soalan yang pertama, okey, tarikh yang saya punya account start masuk dalam ranking top 10 tadi. Tarikh Bilakah tarikh account saya masuk dalam ranking top 10 tadi? dia perlu letak hari bulan ataupun Tak hari bulan. Berapa hari bulan? Bulan of course lah bulan November lah. Bulan November lah kan. Tarikh dia berapa hari bulan? Lepas tu ingat Basu? tak tulis pula. Okey, dah ada jawapan yang betul tu. Okey, dah ada. Kejap saya Cuma pin. nak tengok siapa. Sekejap. Siapa yang paling siapa cepat? yang mula-mula? Ui, ramai. Siapa yang mula-mula? Nanti kita announce. Oh, nanti kita announce Okey, ya. nanti kita announce lagi. Saya Imhaf, tak silap saya lah. Okey, kalau ada yang di atas lain. Okey, dah settle untuk ni. Dia orang ni memang alert lah kalau macam tu. Saya bagi tanda prihatin kat sini. Dah. Jangan jawab lagi 19 hari bulan tu. Okey. Dah. Okey, Ni kedua. soalan yang kedua. Soalan yang kedua, berapa hari saya berada di dalam ranking tu nombor 1? Berapa hari berada dalam Nombor 1 tu berapa hari? Untuk berapa hari? Baik. Okey. Soalan simple habis. Sangat simple. Kita tengok siapa yang pertama memberikan jawapan yang betul dan tepat dan cepat. Tak ada apa? Kamaruzaman. Bukan. Anip. 25. Teruskan. Dah ada jawapan yang betul dah. Okey. Dah ada dah? Dah lah. Okey. Oh, Soalan yang lajunya. soalan yang ketiga. Okey. Soalan terakhir Soalan yang tiga yang terakhir lah. Okey, last. Namakan PEM DGK Effect yang dikelolakan oleh saya. Allah baru sebut tadi kan? Baru sebut Alamak. Baru je sebut. Nama PEM tadi tu. Apa nama PEM dia? Kat ruangan komen pun ada budak komen tadi. Pendekar Kelantan Puan Ari. Dah habis dah. Sian dia. Okey, Pendekar Kelantan, cuba lagi. Johan Iskandar, Street Mart Trader. Betul ke? Macam salah aja. Dia kena betul Dia macam Settle. dah. Alhamdulillah. Siapa buat? Nanti kau naikkan Baik, kita dah ada 4 pemenang. Ribuan terima kasih kepada anda semua. Yang tak berjaya bukan anda kalah, cuma tak menang je. Dan insya-Allah kalau ada lagi kelapangan ataupun ruangan-ruangan yang GKFX ingin berkongsi dengan CTC, kami terbuka untuk bersama dengan GKFX Baik, kepada Cikgu Ridwan, saya doakan semoga Cikgu Ridwan akan terus dapat mencapai impian tu. Sebab bila saya dengar impian macam tu dimulakan dengan anak-anak sendiri, dan sebab apa membawa anak-anak sekali, salah satunya supaya mereka ada backup plan daripada umur awal. Betul. Kan? Lepas tu kalau tak ada kerja sangat pun tak apalah. Yes. Dia boleh maintain duduk kat rumah, trade pun nanti kawan-kawan dia kata, kau kerja apa? Kan? Pakai kereta, pakai motor kan? Okey, kata-kata akhir daripada Cikgu Ridwan. Okey, kepada semua kawan-kawan dekat luar sana, buat preparation lah untuk menjadi seorang trader ni. Benda ni susah tapi bukan mustahil. Cuma kena belajar untuk buat dengan cara yang betul. Baik. Dan paling penting adalah konsistensi. Walaupun sebulan boleh buat 5% pun, ini bagi saya adalah satu benda yang sangat besar. Sebab kalau tuan-tuan boleh konsisten 5% sebulan, bawa performance tu mari jumpa saya tahu macam mana nak monetize, nak buat duit ni dengan lebih besar. Walaupun modal 100, boleh maintain sebulan $5 hingga $10. Okey, jangan risau pasal modal. Saya tahu macam mana nak monetize sebab saya dah ada exposure tu semua, kita dah ada perancangan. Bawa je memang performance tu jumpa saya sebelum kita buat kita punya program pun. Sebab apa, kita tahu macam mana nak monetize you punya talent. Yang saya minta cuma konsistensi dengan low drawdown. Low drawdown pun bukan kita nak minta 1-2% tak kan, whatever bawah 20%. Kalau you boleh achieve 20%,
ataupun 10% performance dengan drawdown 10%. Macam tu saya tahu macam mana nak manipulate you punya talent tadi untuk dijadikan duit. So yang penting kekalkan konsistensi. Saya tak kisah daripada teknik apa sekalipun, as long you boleh trade dengan keadaan konsisten, peluang sentiasa terbuka. Kita ada cara untuk nak monetize you punya performance tadi untuk dijadikan duit, dan insyaAllah sky is the limit lah. Okay, jadi bagi konsisten saja. Baik, thank you, terima kasih Cik Razak. Okay, kata-kata akhir. Iyalah, Okay. kalau tak nak kata-kata akhir sambung je. Susah je. Okay. So terima kasih ucapkan kepada pihak CTC sepanjang Terima kasih. segmen tajaan GKFX Prime bersama dengan CTC untuk 4 minggu ni. Alhamdulillah kita pun dapat sharing kita punya company, betul. kita punya offer bersama dengan pendengar-pendengar CTC. Kita tengok harap kita punya kerjasama akan berterusan daripada pihak company GKFX Prime, InsyaAllah. bersama dengan CTC. Okay, kepada pendengar yang mana yang masih belum lagi mendengar pasal GKFX Prime, harap segmen kita dengan CTC ni dapat buka mata sikit lah, dapat kenalkan kita punya company kepada orang rakyat-rakyat Malaysia dekat luar, Dekat luar yang masih belum lagi pernah dengar, mungkin dengar daripada kawan-kawan tapi tak tahu apa-apa kan. Tak ada bukti kan. Betul. Cuma first time ke apa ke. So siapa yang ingin masih lagi baru nak try, mungkin ni kali pertama dia mendengar, kita ada sediakan link pendaftaran, boleh register saja dekat situ. Nanti kalau GKFX Prime ni, sebab kita ada ramai account manager yang bertugas, kalau register saja, insya-Allah pada esok ataupun lusa akan ada account manager yang akan hubungi dan ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan kita punya offer-offer yang ada. Baik, itu yang sepatutnya lah, yang sentiasa memberikan ingatan dekat trader di luar sana, di mana adanya broker yang memberikan tawaran-tawaran hebat. Memang banyak broker, tapi setiap broker dia ada keistimewaan dia. Betul. Baik, terima kasih daripada pihak CTC buat GKFX Prime, kepada semua tetamu-tetamu GKFX Prime yang telah bersama dengan CTC. Saya bagi pihak Warizam yang ada dekat studio, Boboy dan juga saya sendiri ingin mengucapkan jutaan terima kasih, dan insyaAllah kerjasama tu kalau dapat kita teruskan supaya dapat CTC memberi hebahkan benda-benda yang baik daripada GKFX Prime. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Lambai sikit kamera. Bye-bye.